Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasha binti Fasha, nombor matrik 060837. Tajuk bagi bab yang dipilih bagi muka surat 130 ini ialah bab ahkam as-solat. Hukum solat bermaksud tata cara dan peraturan yang perlu dilakukan sepanjang menunaikan solat. Terdapat pelbagai hukum dalam solat. Antaranya seperti hukum solat berjemaah, hukum solat bagi orang yang sakit dan hukum solat Jumaat serta banyak lagi. Dalam muka surat ini, ianya menerangkan tentang bacaan yang perlu dibaca ketika rokok dan ketika sujud. Selain itu, turut diterangkan mengenai cara-cara untuk melakukan sujud, duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Bacaan doa yang perlu dibaca ketika rokok dan sujud juga turut dibahaskan. Objektif bagi tajuk ini dipilih ialah supaya dapat memperbaiki lagi setiap perlakuan yang dilakukan semasa solat. Tajuk ini penting kerana masih terdapat ramai orang yang tidak melakukan tata cara solat dengan betul dan sepatutnya. Bab ahkam as-solat. Mengucap tasbih pada rokok dan sujud seperti dibacanya pada rokok Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali atau 5 kali atau lebih bagi yang lain daripada imam, iaitu orang sembahyang sendiri atau imam yang reda makmumnya berpanjang-panjang, dan pada sujud dibacanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali riwayat Abu Daud dan 3 kali sekurang kamalnya, dan sunat dilebihkan orang yang sembahyang munfarad dan imam yang reda makmumnya. Penerangan bagi perkara ini ialah ketika rokok hendaklah membaca tasbih, iaitu dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali atau 5 ataupun lebih bagi orang yang sembahyang sendirian ataupun bersama imam yang reda apabila makmumnya bersujud dalam jangka masa yang panjang. Manakala bacaan ketika sujud pula ialah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi dan dibaca sebanyak 3 kali menurut riwayat Abu Daud dan 3 kali sekurang-kurangnya untuk menyempurnakan jumlah bacaan. Manakala untuk orang yang sembahyang sendirian ataupun imam yang reda apabila makmumnya bersujud dalam jangka masa yang panjang adalah sunat untuk melebihkan jumlah bacaannya. Allahumma laka sujudtu wa bika amanta wa ala assalta sujud wajhi allazi khalaqahu wa surahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan setengahnya menghantarkan 2 tapak tangannya di dalam sujud berbetulan 2 bahunya serta dihantarkan segala anak jarinya, dihunjurkan segala anak jarinya, lagi dijarangkan menghadap ke kiblat, lagi diregangkan 2 lengan daripada 2 lambang dan di perutnya daripada pahanya pada rukuknya dan sujudnya pada laki-laki, dan menjarangkan 2 lututnya dan kakinya kadar 1 jengkal bersalahan bagi perempuan dan khunsa. Sunat keduanya menghimpunkan setengah akar setengahnya seperti barang yang tersebut dahulu dan dihubungkan dengan keduanya orang yang bertelanjang, dan demikian lagi sunat menghadapkan anak jari kedua kakinya ke kiblat. Allahumma laka sujudtu wa bika amantu wa laka assaltu sujud wajhiya allazi khalaqahu wa surahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Berikut ialah bacaan yang dibaca ketika melakukan sujud tilawah. Ketika sujud, kedua-dua tapak tangan dihamparkan seiring dengan bahu serta menghulurkan semua anak jari di samping menjarangkannya dengan menghadap ke arah kiblat serta diregangkan kedua-dua lengan daripada 2 lembang dan perutnya dari pahanya. Ketika rukuk dan sujud, bagi lelaki hendaklah menjarangkan atau menjarakkan kedua-dua lututnya dan kakinya dalam kadar kiraan 1 jengkal. Manakala perempuan dan khunsa pula sunat untuk menghimpunkan kedua-dua lututnya dan kakinya serta sunat menghadapkan anak jari bagi kedua-dua kaki ke arah kiblat. Dan setengahnya membaca doa pada duduk antara 2 sujud seperti dibacanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini, dan ditambahi Imam Ghazali wa'fu anni riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Penerangan ketika duduk antara 2 sujud disertakan dengan bacaan doa iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini menurut Imam Ghazali riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ditambah lagi bacaan tersebut dengan wa'fu anni, dan sunat ia duduk iftirash. Demikian lagi pada duduk tasyahud awal dan duduk kemudian daripada sujud yang kedua yang ia berdiri daripadanya, dan duduk tasyahud akhir bagi orang yang berkhendak sujud sawi, maka sekaliannya itu sunat ia duduk iftirash, iaitu ia duduk di atas kaki kirinya dan didirikan anak jari kaki kanannya. Penerangan ialah sunat ketika duduk iftirash iaitu duduk tasyahud awal dan duduk kemudian daripada sujud yang kedua yang ia berdiri daripadanya, dan duduk tasyahud akhir ataupun tawarruk bagi orang yang ingin melakukan sujud sawi. Maka sunat kesemuanya duduk dengan cara iftirash, iaitu dengan duduk di atas kaki kirinya dan didirikan anak jari kaki kanannya.
Dan adalah ia istirahat itu duduk perceraian antara 2 rakaat, bukan daripada rakaat yang kedua atas pula yang sahihnya seperti duduk tasyahud awal jua. Dan sunat tak kala ia hendak berdiri daripada duduknya atau daripada sujudnya itu, sama ada duduk istirahat atau daripada duduk tasyahud awal, ia bertelakan atas bumi dengan 2 tapak tangannya, kerana bahawasanya menghingga-hinggakan pada khusyuk dan tawaduk dan lagi menolong bagi orang yang sembahyang pada bangunnya. Penerangannya ialah ketika duduk perceraian antara 2 rakaat, bukan daripada rakaat yang kedua atas cara yang betul untuk melakukannya ialah sama dengan cara duduk tasyahud awal. Sunat untuk kedua tapak tangan bertelakan atas bumi, iaitu kedua-dua belah tangan bertumpu atau terletak pada sesuatu yang mampu mendatangkan rasa rendah diri dan khusyuk ketika melakukannya. Dan setengahnya ia duduk tawaruk pada tasyahud yang mengiringi salam, iaitu di kanan punggung kirinya ke bumi, dan didirikan anak jari kakinya yang kanan dan dikeluarkan kaki kirinya di bawah betis kanan. Dan setengahnya menghantarkan 2 tangannya, yakni 2 tapak tangannya di dalam tasyahud di atas 2 pahanya sekira-kira berbetulan anak jarinya, tapi 2 lututnya digenggam segala anak jarinya yang kanan pada tasyahudnya, melainkan telunjuk mata dihantarkan dia. Dan sunat penerangannya ialah terdapat juga pada duduk tawaruk pada tasyahud yang mengiringi salam di kanan punggung kirinya ke bumi, dan didirikan anak jari kakinya yang kanan dan dikeluarkan kaki kirinya di bawah betis kanan. Selain itu adalah sunat dengan cara meluncurkan kedua-dua tangannya, iaitu kedua-dua tapak tangannya di dalam tasyahud, dan diletakkan ke atas kedua-dua pahanya seiring dengan anak jarinya bertepian dengan lututnya, serta digenggam semua anak jarinya yang kanan kecuali jari telunjuk. Mengangkatkan dia tak kala mengata illallah, serta dicenderungkan sedikit supaya menghadapkan ke kiblat kerana mengikut perbuatan Nabi SAW, dan dimaksudkan mengadakan Tuhan yang disembah, maka dihimpunkan pada tauhidnya antara i'tiqad dan qaul dan fi'al dan hikmah ditentukan dengan telunjuk. Akan yang demikian itu kerana bahawasanya ia berhubung dengan urat hati, maka adalah mengangkat iaitu sebab bagi menghadirkan hati dan dikalahkan dia hingga berdiri atau salam, dan makruh menggerak-gerakkan dia. Penerangannya ialah ketika bacaan sampai pada ayat illallah, jari telunjuk hendaklah ditegakkan menghadap ke arah kiblat supaya mencontohi perbuatan Nabi Muhammad SAW. Maksud menghadapkan Tuhan yang disembah, maka digabungkan pada tauhidnya di antara i'tiqad, kata-kata dan perbuatan dan hikmah di sebalik menaikkan jari telunjuk ialah ianya berhubung dengan urat hati yang menyebabkan hadirnya hati apabila mengangkat jari tersebut. Jari tersebut hendaklah diangkat sehingga berdiri ataupun sehingga memberi salam. Menggerak-gerakkan jari tanpa sebab adalah makruh. Bermula, yang lebih afdal bahawa digenggamkan ibu tangannya pada lambar telunjuk serta dihantarkan dia di bawah telunjuk atau di tepinya atau dikulpahkan, yakni dipertemukan hujung ibu tangan dan hujung jari tengahnya dan dihantarkan dia di atas jari tengahnya, maka hasillah sunatnya dengan satu daripada kaifiat itu. Dan ibarat khatib bermula, yang afdalnya digenggamkan ibu tangan di tepinya seperti dihantarkan di bawah telunjuk atau di atas tepi telunjuk kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Penerangannya ialah yang lebih afdal adalah dimulakan dengan menggenggam ibu tangannya pada laman telunjuk dan dihantarkan dia di bawah telunjuk atau di tepinya, atau dipertemukan hujung ibu tangan dengan hujung jari tengahnya serta dihantarkan dia di atas jari tengahnya untuk menghasilkan sunatnya dengan satu daripada kaifiat tersebut. Manakala dalam kitab ibarat khatib adalah afdal dimulakan dengan menggenggam ibu tangan di tepinya seperti dihantarkan di bawah telunjuk atau di atas tepi telunjuk kerana mengikut perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, Allah SWT telah mensyariatkan kepada kita segala cara-cara yang wajib dilakukan semasa melakukan ibadah. Tata cara ini perlulah diikut dengan betul agar ibadah yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah SWT. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.